Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terima kasih pengurusi majlis, penemani barisan, para pegawai Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah, para penonton yang menonton secara maya di lapangan Facebook, di lapangan yang orang kata karnival tersebut, dan juga di ruangan Zoom saya dipahamkan. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pembaca, para penggemar, para pencinta buku, malam ini dapat kita dipertemukan dalam ruangan ini untuk bersama-sama kita berbual, bicara, membincangkan tentang satu tajuk yang telah diberikan kepada saya berkenaan dengan ketamadunan Islam, kegemilangan tamadun Islam. Saya sebenarnya bila first saya dapat jemputan daripada Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah ni, saya agak teruja sebab saya memang satu orang yang terlalu minat buku lah. Dan kecintaan saya kepada buku ni bukan lahir sejak awal lah. Umur saya 19 baru saya start suka buku. Lepas tu kecintaan itu sudah tidak dapat dibendung lagi. Saya suka ni jadi macam addicted. Mula-mula saya meminati bacaan-bacaan yang macam bersifat karamah para wali kan, jenis-jenis macam tu kan. Lepas tu percayalah, bila kita meminati alam dunia buku ni, dia akan mendorong kita, dia akan bawa kita ke setiap aliran dan arena. Lepas tu saya mulalah buka kepada kita buku-buku yang bersifat perbincangan politik, pergi kepada perbincangan agama, kemudian dia luas lagi pergi kepada perhiburan, pergi kepada ketamadunan, kemudian dia masuk kepada bahasa Inggeris, masuk kepada bahasa Arab. Akhirnya alhamdulillah, saya melihat bagaimana kecintaan kepada buku dia melorong kita kepada jalan-jalan kejayaan dalam hidup kita. Ini yang background saya ni adalah saya punya rak saya di rumah lah, koleksi saya. Dan alhamdulillah saya melihat orang yang mencintai buku dan beramal dengan buku ni, maksudnya bergelumang dengan buku ni. Saya jumpa ramai yang mana cara mereka berbual, cara mereka bercakap, cara mereka melontarkan idea, cara mereka berperilaku lain. Kematangan mereka, keakhlakan mereka itu, kesantunan, keluasan akar budi dan pemikiran mereka itu lain. Jadi saya sangat sokong lah bila mana Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah ni buat program yang begini. Saya sangat sokong dan sangat teruja. Asalnya memang saya teringin nak turun ke sana, tetapi memandangkan kami di Pulau Pinang, esok Jumaat saya masih sekolah, dan sukar untuk dapat cuti dah, sebab cuti dah banyak dah cikgu kan. Jadi saya fikir mungkin tak ada rezeki saya. Kemudian AJK beritahu kita boleh buat online. Alhamdulillah saya dapat bersama-sama akhirnya dengan para warga pencinta buku. Maka malam ni sambil saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang ketamadunan Islam, saya minta izin saya buka ni noh. Sambil saya berkongsi dengan tuan-tuan tentang ketamadunan Islam, saya pun bawa beberapa buku kat sini daripada koleksi saya ni. Sambil saya cerita, saya tunjuk kat tuan-tuan apa yang tak nampak lah noh pasal background. Allah Akbar, tak nampak. Tak apalah, sekejap saya baca je lah. Okay, nampak tak lindungan background? Tak boleh, tak nampak. Tak apalah, sekejap saya tunjuk kat tuan-tuan. Sebenarnya saya nak tunjuk ni sebab saya nak bagi tahu, yang saya nak recommend. Itu perangai orang yang suka buku ni macam tu. Dia akan kongsi dengan kawan-kawan dia buku apa yang awak patut beli, buku apa yang awak patut baca kan. Dia akan bertukar-tukar idea, bertukar-tukar buku. Bila dia suka buku ni, dia beritahu, kena beli buku ni, kena baca. Si kawan dia kan bagi tahu dia buku lain pula. Macam itulah selalunya kan. Tapi dalam ni ramai penggemar buku. Sebab kalau tuan-tuan bukan penggemar buku, tuan-tuan tidak akan follow page Perbadanan Perpustakaan. So bermaksud tuan-tuan yang follow page ini, tuan-tuan yang datang ke carnival ini adalah tuan-tuan yang sangat meminati buku. Alhamdulillah, takdir Allah, kuasa Allah, izin Allah, dengan kecintaan kepada buku banyak mengubah hidup saya. Alhamdulillah, sekarang saya dah menulis 13 buah buku dan drama di TV3, di View, telemovie di Astro Oasis, di TV Al Hijrah, dan sekarang dalam angka akhir untuk kita siapkan satu filem
yang akan terbit mungkin lepas bulan puasa ni kita akan syuting dan akan terbit nantilah di Astro First insya-Allah. Tuan-tuan doakan saya. Semua ini bermula dengan kecintaan kepada buku. Allah akan melorongkan jalan untuk memudahkan kita dalam hidup ini insya-Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan angkat darjat orang berilmu dan beriman dalam kalangan kita beberapa darjat. Percayalah, ilmu akan membawa kepada peningkatan taraf hidup kita, peningkatan kualiti pemikiran kita, dan juga ilmu itu kata Sayyidina Ali, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Siapa yang nakkan dunia kena ada ilmu, siapa yang nakkan akhirat kena ada ilmu, dan siapa yang nak kedua-duanya perlukan ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita akan bercakap tentang ketamadunan Islam, kegemilangan tamadun Islam, satu topik yang cukup saya suka untuk kita bincangkan dan kita bicarakan. Islam, kalau saya boleh sebut di sudut timeline, permulaan disebut sebagai Golden Ages of Islam, dia bermula dalam tahun 750 Masihi, saya gunakan Masihi. Dia bermula dalam era 750 Masihi. Ada pendapat yang memberikan lebih awal, 626, ada mengatakan 638. Tetapi yang lebih kuat ialah 750 pasal dia kurun ke 8 sampai kurun ke 13. So tak kira berapa tahun? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 500 tahun. Sorry. 500 tahun kan? 500 tahun. Maka dia bermula dalam tahun 750 dan dia berakhir pada tahun 1258 Masihi. 1258 ini zaman keruntuhan, itu zaman serangan Mongol ke Baghdad. Itu bermulalah keruntuhan ketamadunan Islam. Tapi sebelumnya, Islam melakar dunia. Islam memberi rahmat kepada dunia. Para ulama kita sebelumnya, sama ada dalam bidang agama ataupun dalam bidang sains, bidang matematik, bidang teknologi, memberikan satu manifestasi ataupun menterjemahkan kepada alam realiti makna sebenar Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana saya boleh sebutkan demikian? Kerana ciptaan-ciptaan, invention yang telah dibuat oleh orang Islam, sama ada di sudut pemikiran, sama ada di sudut sumbangan matematik, sama ada di sudut teknologi, sama ada di sudut robotik, sama ada di sudut perbandaran, semuanya itu memberi keselesaan hidup, meningkatkan taraf hidup kepada orang bukan saja Islam, bahkan kepada seluruh dunia termasuk bukan Islam. Sebab itu Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menulis di dalam bukunya Madza khasiral alam bil hintatil muslimin. Kata Maulana, bila mana orang Islam itu telah mundur, maka menyebabkan dunia menjadi rugi. Sebab selama ini dunia berhutang kepada empayar Islam. Sumbangan, invention, pemikiran, cetusan idea, segala-galanya datang dalam Golden Ages of Islam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, dekat tu clear kena. Tuan-tuan dan puan-puan, itu maknanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi saya cuba bahagikan perbincangan saya pada malam ini dengan tuan-tuan di Langkawi, tuan-tuan di Facebook di seluruh Malaysia ini kepada beberapa sort bahagian. Saya cuba pecahkan kepada bahagian awal, iaitu cetusan pemikiran sumber ilmu. Kemudian saya akan pergi kepada sumbangan politik, saya akan pergi kepada sumbangan teknologi, sumbangan perubatan, sumbangan sosial dan perbandaran serta pendidikan. Saya cuba bahagikan dalam ruangan-ruangan tersebut. Bila menyebut tentang ilmu, tentunya kita sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya ilmu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila datang itu, bila manusia possess those knowledge, then dia akan keluar dengan pelbagai cabang. Ada orang dia akan masuk syurga dengan ilmu dia, ada orang akan masuk neraka dengan ilmu dia. Ada orang jadi manusia yang hebat dengan ilmu, ada orang dia merosakkan ilmu, dia tidak amanah dengan ilmu, dia akan rosak dengan ilmu dia. Sebab tu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah lorongkan jalan, sama ada manusia itu akan jadi golongan yang bersyukur ataupun golongan yang kufur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sejarah awal ilmu yang pertama sekali, yang kalau kita boleh nak cerita dekat kawan-kawan kita, dekat anak-anak kita di rumah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Disebutkan dalam surah Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu ya sejarah pertama transferring knowledge. Allah Subhanahu wa taala mentransferkan ilmu kepada Nabi Adam, dan sejarah pertama keilmuan itu dalam ayat tersebut. Allah menurunkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian warisan kegemilangan ilmu ini turun kepada Nabi Syith, anak Nabi Adam. Kemudian turun kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Kita jarang membicarakan tentang nama baginda. Sedangkan Nabi Idris alaihissalam merupakan tokoh keilmuan yang sangat besar,
Yang seluruh dunia hari ini kalau sebut tentang dunia matematik, dunia algoritma, kita menumpang sebenarnya daripada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam, nama sebenar baginda ialah Hurmuz al-Haramisah. Hurmuz al-Haramisah, nama Nabi Idris, dan digelarkan dengan Idris berdasarkan daripada kalimat darasa. Darasa yadrusu darusan. Darusan ni maknanya apa? Mengajar. Darasa ni mengajar. Sebab tu madrasah, tempat belajar. Idris darasa yadrusu darusan. Mudarrasu, Idris. Daripada kaedah itu di sudut saraf, maka darasa itu, Idris itu datang daripada kalimat darasa yang bermaksud belajar, ataupun Idris perbuatan menyuruh mengajar ataupun terpelajar. Nabi Idris digelarkan dengan orang yang terpelajar. Di barat, asalnya mereka merujuk Nabi Idris, ataupun kalau saya tak mau pergi ke barat lagi, maka Nabi Idris berada di Mesopotamia, kemudian pergi ke Mesir, dan sebab itu kita dapat lihat tamadun pertama dalam dunia disebutkan berlaku di Mesopotamia. Kemudian berkembang dekat tamadun Mesir purba. Sejarah akan mengatakan apa saja. Tamadun bermula sebab kawasan air. Di Mesir purba ada sungai Nil, di Mesopotamia adalah sungai Furat, sungai Euphrates. Benar, tetapi tamadun itu sebenarnya bermula dengan keilmuan. Sebab itu Ibn Khaldun menyebutkan dalam Muqaddimah, mengatakan ketamadunan manusia itu umpama manusia. Yang mana peringkat kecilnya, peringkat awal ketamadunan itu, dia akan meraba-raba, dia akan banyak minta bantuan. Kemudian dia makin matang, kemudian dia akan steady dah. Kemudian dia akan makin tua dan kemudian dia akan pergi. Dia akan meninggal, dia akan mati. Begitulah tamadun yang berlaku dalam kehidupan kita pun. Tilkal ayyam yudawiluha bainan nas. Kata Allah, inilah hari-hari yang Allah tunjukkan manusia, Allah akan naik dan turunkan manusia itu. Dahulunya kita pernah mendengar tentang Mesopotamia, tentang Mesir purba, tentang tamadun Indus, tentang tamadun Huangho. Beberapa tamadun yang hebat, Greek, Yunani, Athens, Sparta. Akhirnya satu demi satu tamadun jatuh dan naik berganti-ganti. Kesemuanya itu, di dalamnya itu ada ketamadunan yang besar. Tuan-tuan, maka di dalam catatan kuno ataupun dalam catatan lama menunjukkan bagaimana dunia kuno berhutang dengan tulisan-tulisan The Great Hermes yang disebut dengan nama The Great Hermes Trismegistus. The Great Hermes Trismegistus. Di dalam rujukan Yahudi lama menyebutkan tokoh yang pertama yang mengajar keilmuan kepada manusia disebut dengan The Great Hermes Trismegistus. Yang mana di dalam catatan Yahudi menyebutkan itu, dan ada istilah the Thrice Hermes, Hermes yang 3 orang. Itu juga pendapat yang disetujukan oleh Allahumma shalli ala Muhammad, Dr. Said Nasir, yang mengatakan memang Hermes 3 orang, yang lagi 2 orang itu ialah anak murid Nabi Ibrahim AS. Hermes berdasarkan perkataan nama asal Nabi Ibrahim, Hurmuz al-Haramisah, Hermes. Maka disebut dan digelarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dengan Idris, iaitu yang terpelajar. Itu asalnya ilmu yang ditransferkan kepada Nabi Adam, diturunkan kepada Nabi Syis, dibawa dan dikembangkan oleh Nabi Idris AS. Kita membaca sejarah, tuan-tuan. Dalam buku ni saya tak boleh tunjuk dekat tuan-tuan pasal ni nampak sikit-sikit ya. Ini buku terbitan University Science Malaysia, ISDEF. Menceritakan tentang bagaimana Nabi Idris merupakan orang yang pertama yang menjahit baju. Maksudnya dalam era kuno tu, tuan-tuan, Nabi Idris telah ada pemikiran jahit baju, menutup aurat dan sebagainya, menunjukkan apa? Ketamadunan. Bila manusia mula merasa malu, mula menutup aurat mereka dan sebagainya, bermaksud ketamadunan itu telah bermula. Sekarang kita berada pada era yang moden, orang kaya, orang pandai, orang macam cakap macam outspoken dan sebagainya, tetapi kita sudah hilang rasa malu, membuka semula. Maka kita bertanya kepada diri kita, sekarang ini ketamadunan itu sedang hebat ataupun sedang menuju dan menjunah? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, boleh lagi ke saya sambung? Boleh kot? No? Abang Jack nak tengok live, boleh? Sekarang saya bagi Abang Jack dengar live. Cukup tuan-tuan tak dengar suara saya boleh dapat respon daripada Abang Jack. Baik. Maka tuan-tuan, tamadun Islam, kegemilangan keilmuan Islam itu beruntung sebab Islam membahagikan dua, ataupun ketamadunan Islam, keilmuan Islam bermula dengan gabungan dua, iaitu aqliyah dan naqliyah.
iaitu berdasarkan dalil-dalil naqli, dalil-dalil qat'i dalam Quran dan juga aqliyah, pemikiran, yang mana Islam tidak pernah menghalang pemikiran. Tidak ada dalam mana-mana tamadun atas dunia, tidak ada dalam mana-mana bangsa atas dunia yang bukan Islam yang memperuntukkan keilmuan mereka itu kepada dua ataupun gabungan dua, iaitu tekstual daripada God, daripada Allah, daripada Tuhan, dan pemikiran sendiri, dan pemikiran yang dicetuskan daripada kajian. Islam sahaja yang menggabungkan dua elemen tersebut. Sebab tu lagi saya akan bicarakan bagaimana keruntuhan zaman kegelapan Kristian. Bila orang tanya kita, bilakah Dark Ages of Europe ataupun Dark Ages of Christian? Dark Ages of Christian ialah tarikh yang sama dengan Golden Ages of Islam. Di mana di saat Islam sedang menghadapi Golden Ages, same time, simultaneously, di Eropah, Kristian sedang menghadapi zaman kegelapan. Lagi saya akan ceritakan apa yang sangat gelap yang disebutkan di Eropah tersebut. Dan Yahudi sempat menikmati zaman Golden Ages mereka pada bila? Pada waktu zaman Golden Ages of Islam. Itu fakta yang tidak ada orang boleh sangkal. Yahudi pernah mengecapi zaman Golden Era mereka. Tetapi Golden Era mereka itu ialah pada bila? Pada Golden Era orang Islam, di mana dia menumpang orang Islam. Kerana Islam, bila mana dia memimpin, bila mana dia berada di atas, dia tidak menzalimi sesiapa pun. Jadi di sanalah orang Yahudi telah tidak dapat diskriminasi lagi oleh orang-orang Kristian sebelumnya di Eropah. Maka mereka boleh bernafas. Sebab Yahudi, tradisi dia sentiasa didiskriminasi. Sebelumnya oleh Raja Nebuchadnezzar, oleh bangsa Qibti di Mesir, kemudian di Eropah diusir lagi, dia ditempatkan di dalam ghetto, tak boleh bernafas, tak boleh hidup dengan orang, tak boleh berasimilasi dengan orang. Zaman Islam sajalah yang orang Yahudi boleh bernafas, boleh hidup, boleh menuntut ilmu. Sehingga Yahudi melahirkan doktor-doktor yang terkenal, Husdi Ibn Shaput, doktor yang terkenal dalam masa Yahudi. Musa Maimun, seorang tokoh besar dalam agama di dalam bangsa Yahudi yang banyak belajar ilmu daripada tokoh-tokoh Islam. Sebab itu Yahudi juga mengakuinya. Mereka cuma sempat bernafas dan sempat merasakan peluang berada dalam era emas bila mana Islam sedang berada dalam era emas. Mereka menumpang rahmat, menumpang zaman keemasan Islam. Itu maknanya Islam rahmatan lil alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya semangat lain macam malam ni bersepak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air sikit. Saya nak pergi kepada politik dulu. Boleh? Kepada politik dulu. Hari ini bila kita sebut tentang politik, bila kita bercakap tentang undang-undang Westminster, kita bercakap tentang common law di England, di Britain, kita banyak kritik. Sedangkan kita lupa, ataupun kita mungkin tak ada info, sebenarnya undang-undang yang baik, yang membentuk ketamadunan sebuah bangsa dan negara itu, dia bukan semua, tetapi kebanyakannya itu dia datang daripada Islam. Bagi undang-undang, saya boleh buktikan. Pada era Vorkenderung di bahasa Jerman, saya takut saya silap pronounce. Vorkenderung. Vorkenderung ni satu zaman di mana orang-orang gasar, orang-orang hutan, kalau hutan, orang-orang hulu, orang-orang nomad, orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir padang pasir, di dalam hutan, orang gasar lah yang tidak bertamadun, keluar ke lembah-lembah, keluar ke medan, keluar ke pekan-pekan, keluar ke penempatan-penempatan ketamadunan dan melakukan revolusi. Ini turut berlaku di belah kita, di mana Mongol keluar mengikis peta dunia, menghantam China, menghancur, membakar Baghdad dan sebagainya. Begitu juga yang berlaku di Eropah. Gelombang Vorkenderung telah menyebabkan bangsa-bangsa gasar ini keluar ke Eropah. Bangsa Frank, bangsa Norman, bangsa Frank, bangsa Norman, bangsa Anglo, bangsa Saxon, bangsa Visigoths yang datang ke Spanyol. Mereka berpecah. Bangsa Frank pergi ke Perancis, kemudian pergi ke Perang Salib. Bangsa Norman pergi ke Itali, kemudian pergi ke Pulau Sicily, masuk ke England. Kemudian sebelumnya bangsa Anglo masuk ke Britain, ke England. Maka golongan gasar, bangsa Viking antara lain yang keluar sebab Allah takdirkan begitu. Bila mana bangsa-bangsa pekan, bangsa-bangsa bertamadun ini mula meninggalkan Tuhan, mula melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bertamadun, maka Allah hadirkan golongan yang disangka golongan hutan, golongan yang tidak bertamadun, golongan gasar yang tidak berpendidikan, tidak bersistem. Mereka itu keluar perang, melakukan revolusi dan memerintah dan menjajah negara-negara yang selama ini mereka dianggap rendah. Maka tuan-tuan, bila berlaku gelombang tersebut, King Roger II ini pergi ke Pulau Sicily.
Pulau Sicily ni ada pengaruh Islam sebelumnya. Asalnya Pulau Sicily ini diperintah oleh orang Islam, oleh empayar Islam. Masa tu zaman Fatimiyah dan sebagainya. Lepas tu empayar Islam bergaduh, datang orang gasar bangsa Norman ini pergi ke Pulau Sicily. Dapat. Masa tu rajanya ialah King Roger kedua. Tak apalah, saya tak mau pergi terlalu detail. Saya cuma nak bagi tuan-tuan dapat jalan cerita fakta ini. Bila King Roger datang ke Sicily, dia terkejut tengok rakyat Sicily ini hidup mereka bersistem. Ada undang-undang, kalau ada orang buat salah ada perbicaraan, kemudian bila ada tuduhan kena ada saksi, kena ada peguam bela, peguam cara, kena ada code of etika, ada code of law, ada legal code, ada penal code, ada semua. Maka King Roger II terkejut sebab semua itu tidak ada di Eropah. Semua itu tak ada di Eropah sebab di Eropah mereka hidup dengan berdasarkan beberapa kod undang-undang yang merepek. Saya bagi contoh. Ini disebutkan dalam semua kajian-kajian ilmiah, semua jurnal-jurnal ilmiah. Misalnya, di Eropah, mereka ada trial by combat. Itu bila mana berlaku pertindihan, perebutan tanah ataupun kezaliman, curi dan sebagainya, bila dihadapkan kepada hakim, dan hakim ketika itu ialah para padri, maka padri akan suruh mereka dua ni dilawan, bergaduh, bergocoh, orang Kelantan kata. Siapa yang menang, dialah betul. Siapa yang kalah, dialah salah. Trial by combat. Kemudian trial by acquisition. Ada banyak lagi hukuman-hukuman yang menunjukkan ketidakadilan dan kelemahan sistem. Sedangkan itu berbeza di dalam empayar Islam. Dalam kaedah fiqh kita ada al-hukmun ala syai' al-hukmun an syai'in al-hukmu an syai'in tasawwaru an ala tasawwurihi. Nak hukum sesuatu kena lihat keseluruhan, whole picture dulu baru boleh hukum. Kullu jinayah la tanzajir illa bil qatla yuqtal. Kaedah kalau pelaku jenayah itu jenayah yang terlalu berleluasa sampai tahap tak boleh nak buang dah jenayah itu, maka dicari punca jenayah dan boleh dibunuh. Dan beberapa kaedah yang lain tentang kepentingan ada saksi, kemudian kepentingan ada dalil, kepentingan ada hujah, kepentingan ada sanad. Maka semua itu menyebabkan masyarakat di Sicily yang meskipun mereka bukan Islam, tapi mereka telah terbina akhlak mereka oleh pemerintah Islam sebelumnya, maka mereka mewarisi sifat tersebut, mewarisi undang-undang Islam. Maka King Roger II suka sebab semua itu dia tak dapati dalam negara dia sebelumnya. Maka masa tu dia mula menjalinkan hubungan dengan Al-Idrisi, tokoh terkenal yang mencipta peta dunia. Kemudian dia hidup dan kecintaan dia kepada Islam sampai tahap King Roger semasa Puak Frank, Puak Gasar juga serang Baitul Maqdis dalam perang salib pertama dan kedua. Dalam perang salib pertama, mereka ajak Puak Norman di Pulau Sicily untuk bantu Kristian serang Islam. Tetapi kerana sayangnya King Roger II kepada Islam, dia pilih untuk tak join tentera Kristian kerana kekaguman dia kepada Islam. Itu fakta sejarahnya. Lepas tu tuan-tuan, bila King Roger mangkat, anak dia ganti William. William dia teruk sikit. Lepas tu masa biasa teruk, maka berlaku revolusi dekat Sicily. Maka puak-puak Norman ini diserang oleh puak-puak Frank. Kristian serang Kristian. Itu terlalu complicated lah kalau saya cerita. Tapi saya nak beritahu, masa serangan itu berlaku, seorang lelaki yang bekerja sebagai kerani di dalam istana King Roger, nama dia Thomas Brown. Thomas Brown bawa satu dokumen. Dokumen tu nama The Assizes of King Roger. Rupanya dokumen itu King Roger belajar daripada ulama-ulama Islam dekat Sicily tentang kod-kod undang-undang yang orang Islam buat di Sicily. Maka dia bukukan, disebut dalam sejarah. Tuan-tuan boleh cari, saya sebutkan The Assizes of King Roger. Maka tokoh itu bernama Thomas Brown. Dialah yang bawa dokumen itu pulang ke England bila mana Norman balik ke England. Sebab di England masa tu Norman ada, Port Norman ini. Dan masa itu pemerintahan King Henry. Masa itu pemerintahan King Henry yang kedua. Dan bila King Henry melihat bagaimana di England masa tu undang-undang tak ada, orang bercakaran, bergaduh, kemudian gereja pula bergaduh dengan kerajaan, sebab tu membentuk Anglican dan sebagainya. Tapi tak mahu pergi detail. Nak bagi tahu tuan tanah tindah orang miskin, gereja tipu orang yang warak, orang yang luhur, naif, pemimpin makin jauh daripada rakyat, undang-undang tak adil, untuk bangsawan undang-undang lain, untuk tuan tanah undang-undang lain, untuk padri undang-undang lain. Maka King Henry II ambil The Assizes of King Roger daripada Thomas Brown itu dan menghasilkan common law.
Common law yang kita pakai sekarang, yang digunakan di England sekarang. Common law itu bermaksud undang-undang kebersamaan. Common. Tak ada hapuslah undang-undang yang berbeza mahkamah. Mahkamah ni kita wujudkan satu undang-undang yang common. Dan rujukan utama common law ialah The Assizes of King Roger. Yang mana The Assizes of King Roger merujuk kepada ulama-ulama Islam yang mengeluarkan kaedah-kaedah hukum, kaedah-kaedah undang-undang berdasarkan ijtihad-ijtihad para ulama Islam. Dalam kaedah-kaedah fiqh, dalam kaedah-kaedah maqasid syar'iyah. Maka kalau kita melihat kecantikan yang ada pada undang-undang barat itu, dia datang daripada Islam. Ini bukan kita overclaim. Ini juga disebutkan dalam Parlimen Britain ketika mana mereka berbincang tentang ketika mana nak serang Iraq dulu zaman Saddam Hussein. Ahli Parlimen Britain juga menyebutkan kita terpaksa mengaku yang mana kita berhutang kepada empire Islam. Ini faktanya. Kita bukan orang kata nak jadi bangsa yang suka klaim, tapi itu hakikatnya. Kebanggaan kita kepada agama kita. Apa lagi contoh di sudut politik dan pentadbiran? Oh, nampak okay, baik. Apa lagi contoh di sudut politik dan pentadbiran? Bila mana sebagai contoh lain di Andalus, kerajaan Islam Andalus, semasa Islam mula nak masuk ke Andalus, kerajaan Islam Andalusia asalnya dia adalah kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah masuk ke Andalus pada tahun 90 Hijrah. Lepas tu bila kerajaan Umayyah di Damsyik ditumbangkan, naik Abbasiyah, kerajaan Umayyah masih lagi ada backup di Andalusia. Itu cerita dia. Tetapi proses nak masuk tu menarik. Tuan-tuan mesti pernah dengar cerita filem lakonan Allahyarham Ahmad Nisfu dengan beberapa orang tokoh yang lain. Ataupun tuan-tuan pernah membaca Sulalatul Salatin, kisah tentang Sang Rajuna Tapa yang berlaku di Singapura. Bila mana menteri itu, bendahara dia, anak dia Tun Fatimah difitnah dan raja nak hukum sula ataupun nak hukum bunuh anak dia. Maka datang kerajaan Majapahit offer kepada saya sebut nama tadi. Allah SWT dia tak main pada Sang Rajuna Tapa agar buka pintu sempadan kota. Nanti kerajaan Majapahit akan masuk serang, maka anak Sang Rajuna Tapa ataupun anak bendahara, anak pembesar ini akan selamat. Sebenarnya sejarah itu juga berlaku di Spanyol. Bila mana saya sebut tadi, bangsa-bangsa gasar saya sebut tadi kan pergi ke seluruh Eropah. Bangsa yang masuk ke Spanyol ialah bangsa Visigoths ataupun disebut sebagai Vandals juga. Raja yang memerintah era itu ialah Raja Roderick ataupun ada sebut sebagai Frederick, tapi Roderick lah yang saya ingat yang lebih tepat. Raja Roderick ini zalim sebab dia ni bangsa gasar. Jadi beruntungnya King Roger sebab dia masuk ke tanah yang orang Islam duduk dulu. So dia nampak ketamadunan. Bangsa Vandals, bangsa Visigoths ini masuk ke Spanyol yang juga sebelumnya tidak ada ketamadunan, maka dia merintah secara gasar, secara kasar, bunuh, tikam dan sebagainya. Maka Raja Roderick ini berkenan dekat anak bendahara ataupun anak pembesar. Pembesar masa tu nama dia Count Justinian. Maka bila pembesar tak bagi sebab raja ni terlalu zalim dan jahat, maka Raja Roderick buat apa? Dia rogol anak Count Justinian yang bernama Florinda. Maka zalim lah. Maka Count Justinian minta keadilan, tak dapat. Maka dia terpaksa hubungi orang Islam yang berada di Afrika masa tu, iaitu Musa bin Nusair, gubernur Abu Umayyah di Afrika, untuk datanglah orang Islam, datanglah bantu bebaskan orang Kristian yang dicengkam oleh pemerintah Kristian di Eropah. Maka Musa bin Nusair menhantar Tariq Arif untuk pergi siasat, kemudian hantar Tariq bin Ziyad untuk pergi serang. Maka bermulalah penempatan Islam di Andalus. Bermulalah. Maka dengan penempatan Islam, pembukaan Islam di kota Andalus, seterusnya melebar ke Eropah, menyebabkan enlightenment of Europe. Barulah Europe menumpang ketamadunan Islam. Tuan-tuan, orang Islam bila mereka mula sampai ke Andalus, mereka terkejut. Ini faktanya. Mereka terkejut bila mana orang-orang Eropah ni busuk. Busuk. Saya sebut ni nampak macam mengatakan orang tak? Tak orang. Busuk. Sebab apa? Mereka tak ada shampoo. Mereka tak ada sabun. Yang buat sabun orang Islam. Yang buat shampoo orang Islam. Yang buat beruih gigi orang Islam. Hatta screwdriver, hatta kapit kuku orang Islam buat dalam ketamadunan Andalus. Konsep fulcrum, konsep load, semua tu orang Islam buat. Ni saya nak cerita yang busuk tadi tu. Rupanya dalam kajian, bila mereka sampai, siapa yang buat sabun? Ramai. Tetapi yang disebut dalam sejarah Rose ataupun Ar-Razi. Ulama kita Ar-Razi, pakar perubatan, pakar ulama dan pakar chemical. Tokoh kimia pertama dalam Islam ialah anak Yazid bin Muawiyah. Anak Yazid, Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu tokoh
kimia pertama dalam Islam. Khalid nama dia. Ada seorang lagi Khalid, dia buat kopi, saya cerita. Ada masalah lagi tak? Tuan-tuan yang ada dalam Zoom ni, tuan-tuan komen kat dalam ni, saya tengok respon tuan-tuan. Ada masalah lagi tak? Tuan-tuan, bila mereka sampai dalam Andalus, tengok orang Kristian busuk, orang Eropah busuk. Sebab tak shampoo, rambut kusuk masa, mulut busuk. Tuan-tuan tahu kenapa orang Eropah Kristian masa tu busuk? Ini diakui oleh para penulis barat sampai hari ni pun. Kerana mereka melakukan satu amalan apa tuan-tuan tahu? Ini kasar sikit. Mereka kumuk ayat kencing. Dalam kepercayaan bangsa Eropah yang Dark Ages itu, mereka percaya dengan kumuk ayat kencing manusia, gigi akan kuat dan nafas akan bersih. Jadi harin mulut mereka ni. Yang orang kata harin, ini harin, sembah harin ni main pada situ. Harin mulut mereka ni. Sebab mereka memang melakukan amalan kumuk dengan ayat kencing. Dan memang orang Arab, orang Islam tengok terkejut. Apa benda ni ayat kencing? Mereka ingat apa? Listerine kan ayat kencing? Maka mereka kumuk. Sebab mereka percaya satu kepercayaan yang ayat kencing itu ada satu bahan yang orang kata boleh menyucikan. Sedangkan dalam Islam kita mengamalkan siwak. Bahkan Nabi SAW sendiri sebutkan dalam Quran ke-7 lagi dia sebut. Laula asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu' wa ma'a kulli wudu' bisiwak. Zaman Nabi sendiri dah bagi tahu dah kepentingan siwak buruh gigi itu. Maka orang Islam mula mencipta buruh gigi untuk mereka, mula ciptakan ubat gigi untuk mereka, sabun diciptakan oleh Ar-Razi dengan menggunakan gabungan formula minyak zaitun dan sebagainya. Disebutkan dalam sejarah antara elemen konten yang digunakan itu antara elemen utamanya minyak zaitun dan sebagainya. Dan itu yang berlaku di Andalus peringkat awal. Baik. Kemudian bila mana Islam mula membuka kepada pintu-pintu penterjemahan di Baghdad, kemasukan asimilasi perkongsian ilmu-ilmu zaman Greek, ilmu-ilmu dalam tamadun Indus, ilmu-ilmu dalam Mesir Purba, Islam integrasikan, susun balik. Islam ialah agama pertama, keilmu ulama Islam yang memisahkan antara astronomi dan astrologi. Dulunya kepercayaan terhadap bintang, terhadap cakrawala, terhadap tilik bintang, nujum, disebut sebagai astrologi ini, dia mesti kena ada kaitan dengan sihir, mesti kena ada kaitan dengan khurafat, mesti kena ada kaitan dengan iblis. Bintang lalu macam ni malam ni, esok anak dia mati. Bintang macam ni, esok akan ada orang main minang. Bintang macam ni, dia tak boleh pergi jauh sini. Islam bila dia datang, dia tidak menafikan memang ada sistem cakrawala, sistem bintang, sistem solar. Tetapi kepercayaan karut itu tak ada. Maka Islamlah yang memisahkan astronomi satu bab yang lain, astrologi satu bab yang lain. Islamlah yang buat. Sebelumnya di Eropah, di Barat, di Mesir tentunya zaman sihir, mereka menggabungkan antara keduanya. Islam datang memisahkan. Kita bincang tentang astronomi, kita bincang tentang bintang, planet, cakrawala, cuaca. Kita bincang tentang astrologi, itu bab yang lain, itu kepercayaan, itu tilikan, itu ramalan. Islam yang buat. Tapi hari ini bila sebagian orang Islam mengulangnya semula, itu agak menyedihkan. Sebab perjuangan ulama kita dahulu memisahkan dua ni. Nak kena bagi clear betul-betul. Sebab itu akidah. Kita menolak ramalan yang bukan kepercayaan yang khurafat, kita menolaknya. Okay? Islam menggabungkan. Kemudian dalam era sebelumnya ada tulisan-tulisan Roman. Kemudian ada tulisan Indus, tulisan tamadun Hindu. Sebab kalau kita sebut matematik, memang numbering yang ada sekarang itu memang datang asalnya daripada tamadun Hindu. Disebut sebagai al-arqam al-hindiyah, huruf-huruf Hindu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang sebelumnya huruf Roman ada, tetapi huruf Roman ni masalah dekat mana? Huruf Roman ni bila main bab nak kira, nak tambah tak boleh. Jadi 1, 2 dia macam tu. 1, 1. 3, 1, 1, 1. 4, 1 macam tu. V. 5, V, 1, 1. Jadi bila main bila dia main persoalan nak simplify, nak buat bentuk lazim, nak kira tambah tolak kali bahagi darab, tak boleh. Maka di sana datangnya naik balik idea al-arqam al-hindiyah, iaitu number-number yang senang 1, 2, 3 sampai 9. Malangnya dia berhenti setakat 9. Lepas tu orang dah pening lah. Lebih daripada 9 tak boleh kira. Datang ulama-ulama Islam ketika itu, Al-Khawarizmi dan sebagainya, yang mengasaskan al-arqam. Arqam ni raqam, huruf, raqim, huruf. Al-arqam
Al-Asyarah, iaitu huruf yang 10. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Mereka datang meletakkan kosong sahaja. Ini hebat ulama dulu. Mereka main, mereka letak kosong. Terus matematik berkembang. Kita hari ni dekat status Facebook tulis berjela-jela, masyarakat tak berubah. Tapi ulama dulu hanya meletakkan satu sifar, maka matematik berubah seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kosong. Jadi 10. 1 kosong. Jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai 1, 9, 2 pula. 2 kosong. Lepas tu habis 9, 9. 1, kosong, kosong. Ulama Islam datang meletakkan kosong, merubah ketamadunan. Kita hari ini dengan ilmu yang hebat-hebat ni tulis berjela-jela, bertebal-tebal buku, ketamadunan tidak berubah. Di mana silapnya? Kerana kurang keberkatan mungkin. Ya. Kemudian Al-Khawarizmi juga menggagaskan huruf-huruf negatif. Bawah daripada kosong, turun negatif 9, negatif 8. Dan Al-Khawarizmi jugalah yang buat Allahumma salli Muhammad. Al-Jabr wal Muqabalah, equation. Al-Khawarizmi juga buat kita panggil saya belajar dulu, punca kuasa. Punca kuasa kan X atas, punca kuasa. Kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa. Al-Khawarizmi yang buat. Maka dia berkembang kepada equation. Dia berkembang kepada algoritma. Dan daripada algoritma itulah membentuk ilmu-ilmu yang dalam komputer sekarang. Jadi mana mungkin kita nak memisahkan ketamadunan sekarang era moden daripada sumbangan orang Islam dulu. Kita sebut tentang Al-Jazari. Al-Jazari tuan-tuan, tokoh besar Islam yang disebut sebagai Leonardo da Vinci versi Islam. Tapi sebenarnya bukan macam tu ayat dia. Sepatutnya ayat yang betul ialah Leonardo da Vinci itu ialah Al-Jazari versi mereka. Sebab bukan Al-Jazari menumpang Leonardo da Vinci, tetapi Leonardo da Vinci lah yang menyumpang Al-Jazari. Itu juga diakui. Al-Jazari buat jam gajah. Saya sebut nama jam gajah Al-Jazari. Tuan-tuan cari. Akan ada keluar. Jam yang sentiasa keluarkan alam setiap 30 minit. Jam yang menggunakan air. Di dalamnya ada macam satu tank. Bila air tu dah penuh 30 minit, tank tu turun, bola akan jatuh masuk mulut naga. Mulut naga akan turun, naik balik. Air akan pump balik. Zaman tu mana ada elektrik. Tetapi jam mekanikal telah dibuat oleh Al-Jazari. Besar tuan-tuan. Al-Jazari jugalah yang buat sistem Encol. Kita sebut mereka Encol. Encol yang bawa kepada piston, yang bawa kepada roda basikal, yang buat kepada two wheel, yang bawa kepada gear sekarang ni. Al-Jazari lah yang mengasaskan teknologi Encol yang pertamanya. Kemudian kita bercakap tentang fountain, kolam air yang dah boleh keluar automatik setiap kali waktu semayang. Ini berlaku di Granada, di Alhambra. Ya. Yang mana teknologi asalnya ditulis oleh Banu Musa. Anak Musa, 3 beradik. Ahmad, Muhammad, Hasan. Kita ingat nama ni. 3 beradik ni ialah anak kepada tokoh fizik terkenal Andalus masa tu, Syakir. Musa bin Syakir. Anak dia ada 3 orang. Ahmad, Muhammad, Hasan. Dikenali di Eropah sebagai anak-anak Musa. Dalam kitab Arab kita akan jumpa dia tulis sebagai Banu Musa. Anak-anak Musa, 3 beradik. Kepakaran yang pelbagai, seorang pakar fizik, seorang pakar mekatronik, seorang pakar mekatronik itu robotik lah, fizik, mekatronik, kemudian mekanikal. Gabungan 3 beradik yang satu kepala ni, mereka buat fountain, kolam air pancut. Yang zaman tu, kalau sekarang teknologi orang kata plug and play, tekan elektrik, keluar air turun, tak ada masalah. Tapi dulu elektrik tak ada tuan-tuan. Mana ada sistem, mana ada aplikasi, mana ada elektrik. Tetapi setiap kali waktu solat, air tu akan keluar. Macam mana mereka buat tu? Sebenarnya dah ada dalam tulisan mereka. Mereka meninggalkan karya yang agung. Kitab Al-Hiyal. Kitab tentang mekanikal. Orang kaji dah. Pakai unsur air, pakai unsur angin. Macam Al-Jazari buat tadi itulah. Bila air tu naik sekian-sekian takut, akan turun bola, akan keluar masuk situ, akan keluar air. Jadi, dia dah buat sukatan waktu dah. Orang Islam buat astrolab. Ya, astrolab yang orang sebut sebagai variant tu. Yang boleh ukur kiblat, yang boleh ukur arah mata angin, yang boleh ukur cuaca, boleh ukur bintang matahari, boleh ukur ketinggian bangunan. Banu Musa, Ahmad, Muhammad, Hasan. 3 orang. Muhammad tu disebut sebagai Abu Ja'far. Tokoh yang terkenal di dalam mekanikal. Kita menghasilkan mekanikal. Al-Jazari tuan-tuan menghasilkan robot. Bapa robotik dunia. Ya. Kemudian kita sebut tentang kapal terbang. Kita ada Abbas ibn Farnas, orang yang pertama yang teroka Upthrust Force, kuasa Upthrust, yang dikatakan, saya tunjuk. Saya semangat guna tu malam ni. Ni ada kertas. Ni tadi kertas.
Ni, tuan nampak ke tak? Bila saya tiup, tak nampak lah, susah nak ada background ni. Saya nak tunjuk, bila atas dia jatuh. Kan? Bila kita tiup, dia akan naik. Kan? Itulah konsep kapal terbang. Maksudnya sedutan udara bila ada angin, dia akan tolak naik atas, thrust force. Daya itu, orang yang pertama yang discover dos daya ialah Abbas ibn Farnas. Bahkan dia buat eksperimen sendiri. Dia yang naik atas benda tu. Dan akhirnya dia jatuh. Tapi selepas beberapa pusingan. Dia orang pertama. Beberapa ratus tahun sebelum Wright Brothers, dia yang teroka dulu idea tersebut. Dan Wright Brothers buat kapal terbang pertama berdasarkan konsep yang dibuat oleh Al-Abbas ibn Farnas. Iaitu dipercaya manusia boleh terbang. Berdasarkan ayat Quran. Ayat Quran, tuan-tuan. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman boleh cross negara sana, boleh cross negara sini, Allah kata apa? Wasakhkhara lahu riha. Allah tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman sehingga kan dia boleh cross setiap negara. So konsep angin itu dipakai oleh Abbas ibn Farnas. Dia yakin angin boleh mempercepatkan perjalanan. Maka dia fikir kat mana? Terbang. Maka dia mula kaji. Datang daripada unsur naqliyah, iaitu tulisan-tulisan Quran dan hadis dan sebagainya. Maka tak boleh berpisah dua elemen ini. No? Baik, apa lagi? Kemudian, apa nama ni? Apa yang saya boleh kongsi lagi ya? Ibn Sina, tuan-tuan tahu lah, Ibn Sina tentu dah. Ibn Sina karang Qanun fil Atib. Kemudian, apa nama ni? Az-Zahrawi. Cipta barang-barang untuk bedah yang sampai hari ini dia berguna. Yalah sekarang dia guna pakai besi semua tu lah. Tapi konsep barang itu yang gunting kono kot tu, yang gunting untuk ni, untuk gunting injak. Ini pisau untuk valve. Sama lah jangan untuk jantung, untuk buah pinggang. Semua barang-barang surgery yang ditulis, dilukis oleh Zahrawi sampai sekarang teknologi moden menggunakan konsep yang sama. Tuan-tuan boleh tanya para doktor, boleh tanya orang yang buat kajian-kajian. Sama terus konsep. Semua barang-barang. Bayangkan zaman Al-Zahrawi yang tidak ada X-ray, tidak ada scan, tidak ada CT scan, tidak ada MRI, tetapi dia dah boleh untuk tahu nak operate jantung, gunting kena macam ni. Nak buat keluar batu karang daripada hempedu, kena pisau yang macam ni. Sebab complexity of our bodies ni bukan senang, ada lorong macam-macam lorong, tapi dialah yang mengeluarkan alat-alat yang kita boleh gunakan. Orang Islam di Andalus juga buat kapit kuku. Kita tengok, kepit kuku adalah simple je. Orang nak suruh buat macam yang lagi besar. Kepit kuku menyelesaikan masalah, tuan-tuan. Banyak masalah selesaikan kepit kuku. Ni, tek-tek di kuku ni, kemudian mandi wajib dan sebagainya. Orang Islam fikir benda-benda yang kecil. Orang ilmuwan Islam dulu menghasilkan invention yang kecil tetapi sumbangan yang besar. Kita hari ini bercakap perkara-perkara yang besar tetapi sumbangan yang kecil pun tak ada. Maaf sebut. Tetapi itu yang berlaku dalam ketamadunan kita sekarang, malangnya. Berlaku dalam ketamadunan kita sekarang, malangnya. Maaflah bila saya kata macam tu, saya kata kat saya sendiri jugalah kan. Hari ini kita bercakap tentang hujah yang besar-besar. Bercakap tentang nak ubah dunia dan sebagainya. Dunia ni bulat lah, dunia ni flat lah, apa semua. Tetapi sekecil-kecil benda kita tak boleh buat. Orang Islam dulu meletakkan sifar saja, meletakkan sifar kosong saja, menyelamatkan matematik dunia. Orang Islam dulu buat kepit kuku saja, menyelesaikan masalah kebersihan di Spanyol, di Eropah. Buat sabun, buat shampoo, buat screwdriver, buat ankle untuk piston, untuk angkat barang-barang berat. Allahu Akbar. Mereka itu bukan jauh daripada Islam. Mereka dipandukan oleh Islam, dipandukan oleh agama, orang-orang yang besar. Itu sebelum cerita tentang Al-Farabi yang mengatakan elemen muzik kena ada chorus. Dulunya muzik dia flat. Tuan-tuan bisa dengar lagu flat? Satu nada sampai habis. Al-Farabi lah yang mengatakan perlu ada ruang yang ada bridge, ada chorus, turun balik. Itu berdasarkan kaedah Islam. Ada kaedah jiharka, jawabul jawab. Itu kaedah kita. Elemen kita. Ya, takkan saya nak menyanyi ni, suara tak ada orang, tapi saya nak beritahu setiap lagu dia ada 4 elemen tu. Itu datang daripada qasidah kita, daripada marhaban kita, daripada dulu orang Madinah nak buat hadrah dan sebagainya. Tala'al badru alaina. Dulu di barat mana ada apa? Satu lagu lah. Kan? Lah ni, bila barat ambil teknologi kita, not lagu yang dibuat oleh Farabi, mereka pula yang memegang industri muzik, kita pula duk gila-gila kat mereka. Siapa yang tak suka dekat nama apa? Justin Bieber lah, macam-macam kan?
Suka lah muzik-muzik mereka tu. Tak kata kat mereka lah, kita pun minat juga macam Kurt Hammett apa semua tu. Tetapi asalnya kita yang buat. Tetapi masa tu bukan untuk lara, untuk pendidikan anak-anak. Macam disebutkan oleh Ibn Sina juga, disebutkan bagaimana pendidikan anak-anak di peringkat kecil kena ada muzik. Pendidikan anak-anak bawah 7 tahun kena ada iringan muzik sikit-sikit. Bukan muzik, irama. Tetapi sekarang kalau kita buka di YouTube, Cocomelon. Bukan kita buat, orang putih buat. Yang menyanyi kan. Depa yang pergi ambil strategi itu, konsep itu, dan depa yang pakai. Dan kita pula tengok banyak untuk asuh anak-anak kita. Sedangkan elemen untuk mendidik anak-anak dengan irama. Sebab tu anak-anak kita bila sebut ABC, dia tak ingat. Tapi A, B, C, D, E, F, G, dia boleh ingat. Tak kata kat orang, tuan-tuan. Cuba saya tanya tuan-tuan. Cuba sebut 99 nama Allah sekarang. Tak ingat perasaan? Ingat apa je? Tak ingat. Saya pun tak ingat. Tetapi kalau kita nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Baru kita ingat sampai habis. Elemen nasyid. Lagu Raihan, banyak sumbangan kepada kita tuan-tuan. Kumpulan Raihan kan. Dengan kumpulan Raihan kita boleh tahu sifat 20. Allah wujud qidam baqa. Kan? Dengan lagu Raihan kita boleh tahu bulan-bulan Islam. Saya sampai sekarang pun bila lupa Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu kumpulan Raihan kau. Kumpulan nasyid lah kan. Nama-nama malaikat, nama-nama kan. Allahu Akbar. Itu sumbangan-sumbangan muzik, irama lah yang dibuat oleh orang Islam. Dan masa tu tuan-tuan, ni saya petik semua lah. Andalusia, Baghdad, Naisabur, Kahirah, saya petik semua. Kalau saya nak pergi sort satu bidang, satu kota tu memang tak sempat lah. Okay? Kita memerlukan 3 ke 4 jam bila membicarakan tentang ketamadunan Islam ini. Jadi bila dalam ruangan terbatas ni saya cuba buat keseluruhan. Di Kahirah dulu ada misalnya ada hospital di Kahirah, Hospital Al-Mansur, hospital pertama yang ada ward lah, Bila mana pemerintah di masa kerajaan Fatimi dia percaya bahawasanya orang yang sakit perlu dirawat dalam satu rumah yang khas. Mustashfa kita panggil hari ni, hospital kan. So perlu ada ward, maka dibuat hospital pertama Al-Mansur di Kahirah yang ada ward. Kemudian apa lagi? Universiti yang pertama yang disebut dengan nama Universiti Al-Khairawaan, universiti pertama dalam dunia. Universiti bukan serata sekolah ni, satu universiti, perbahasan idea, perbahasan jurnal, perbahasan pemikiran cetusan yang tinggi dalam dunia. Khairawaan yang Khairawaan wujud ratusan tahun sebelum Cambridge, ratusan tahun sebelum Oxford. Awal lagi. Sekarang di mana? Khalifah Abbasiyah, semisal Harun Ar-Rashid yang membuat Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, Darul Hikmah di tempat lain. Baitul Hikmah. Darul Hikmah di Fatimiyah, di Mesir, di Kahirah. Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah tu tempat yang menjadi port. Dia perpustakaan yang besar. Hari ni kalau kita buka buku teks, dia kata Baitul Hikmah itu perpustakaan besar. Dia bukan perpustakaan. Dia ialah one stop center keilmuan. Di dalamnya ada library untuk orang baca buku. Di dalamnya ada institut penterjemahan untuk orang terjemah buku. Di dalamnya ada ruang untuk mereka berbincang idea, berbahas. Di dalamnya tempat orang berdebat idea. Di dalamnya tempat orang buat invention. Di dalamnya ada tempat orang melakukan jurnal, menulis jurnal dan tesis. Itu Baitul Hikmah. Rumah hikmah. Hikmah tu maknanya apa? Wisdom. Wisdom tu ialah apa? Falsafah, kecintaan kepada ilmu. Wisdom. Philos and sophia. Kecintaan kepada ilmu. Wisdom. Sebab tu Harun Ar-Rashid tak letak nama Baitul Ilmi, rumah ilmu. Tidak. Dia letak nama Baitul Hikmah. Kerana masa tu orang Islam tak bercakap tentang idea saja, tak bercakap tentang ilmu saja, tetapi kecintaan kepada ilmu. Bila ada cinta kepada ilmu itu, selesailah, insya-Allah lah. Sebab tu Nabi kata urdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Mulakan sebagai orang berilmu. Kalau tak boleh orang yang belajar ilmu, kalau tak boleh orang yang mendengar ilmu, kalau tak boleh juga orang yang mencintai ilmu. Wala takum fi khamsatin fatali. Jangan jadi orang yang kelima, kamu akan binasa. Kecintaan kepada ilmu itulah the first thing yang perlu kita install dalam diri anak-anak kita sekarang. Hari ini kenapa kita belajar? Untuk lulus paksa. Kenapa nak lulus paksa? Nak kerja. Maka kecintaan kepada ilmu tidak ada. Tujuan belajar tak tahu apa.
maka dia akan datang ke sekolah bila mana disuruh. Dia akan membaca buku bila mana kehendak memerlukan dia baca untuk periksa, untuk lulus dan untuk kerja. Itu sahaja. Tetapi nama kata kecintaan tak ada. Maka bila kecintaan itu tidak ada lagi, maka dia punya perasaan meluap-luap nak menghasilkan invention, nak menghasilkan apa namanya, kami di sekolah sekarang disebut sebagai apa? Ciptaan lah, dia sebut ada satu istilah tu. Nah, invention lah, tapi istilah di sekolah ni dia pakai lain. Inovasi, terima kasih. Inovasi dah tak ada, pasal aku tak ada rasa nak buat inovasi apa, pasal aku nak mengaji, nak sekolah, nak habis. Sebab tu masa PKP budak-budak seronok pasal tak habis sekolah. Ya. Sedangkan dulu tuan-tuan, dalam tradisi Islam disebutkan di dalam tabaqat Huffaz oleh Imam Zahabi, bagaimana Baqi bin Makhlad disebut juga dalam Sufahat min Sabril Ulama ala Syara'il Ilmi wa Tahsili oleh Syekh Abdul Fattah Burudah. Tokoh yang bernama Baqi bin Makhlad yang all the way from Spanyol berjalan kaki tau, by his foot. Berjalan kaki daripada Spanyol pergi ke Baghdad mencari Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar hadis daripada dia. Jalan kaki. Itu serta Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi yang mengelilingi dunia cari ilmu. Allahu Akbar. Kerana itulah ketamadunan besar Islam zaman dahulu dibentuk kerana kecintaan mereka kepada ilmu yang sakat. Pelaut Islam juga dulu tuan-tuan. Orang kaji sekarang, sampai sekarang orang kaji tentang Brazil. Kita minat bola Brazil. Tapi kita tak tahu. Brazil ini asalnya daripada perkataan Birzala. Perkataan bahasa Arab. Birzala ni satu suku yang berada di Afrika. Orang Islam. Yang membuka Brazil. Sebab perkataan Brazil tak sama terus dengan perkataan Amerika Latin yang lain. Betul, orang cuba kaji. Main pada mana Brazil ni? Di Afrika Utara, di benua Afrika ada satu suku dekat Afrika yang Islam. Suku Birzala. Disebut dalam kitab pelaut. Mereka inilah yang menerjah laut dan mengembara dan membuka Brazil. Seorang lagi, lelaki, pengembala kambing, nama dia Khalid. Khalid ni, dia ni disebut dalam, semua ni ada dalam catatan buku-buku jurnal, buku-buku terbitan universiti yang telah dikaji lah, bukan terbitan orang kata apa nama ni, untuk terbitan biasa ni bukan, dia terbitan yang akademik. Khalid ni tuan-tuan, dia pengembala kambing. Dia bawa kambing dia pergi makan rumput. Tetapi dia pelik dekat satu kawasan di mana ni? Di Ethiopia. Satu kawasan padang rumput tu, bila lembu dia makan satu buah beri ni, buah macam buah beri kering ni, kambing dia akan jadi aktif. Kawasan tu di mana? Kaffa tu yang main kopi nanti tu. Kaffa ni di Ethiopia. Maka dia pelik, kenapa bila kambing dah ragut satu buah ni akan jadi aktif? Maka dia try bancuh buka, jadi minuman kopi. Kemudian dikembangkan ke Yaman. Para ulama sufi di Yaman memang gunakan air tersebut untuk berjaga tengah malam, untuk tahajud. Kopi. Ya. Kemudian dikembangkan oleh Uthmaniyah. Sebab tu sebab bahasa Arab kopi ialah qahwa. Bahasa Turki kopi ialah kahvi. Bahasa Turki. So Uthmaniyah kembangkan. Tetapi kembangkan cara macam itulah, minum-minum sikit-sikit lah. Dan bila orang putih masuk, orang putih bawa balik ke Birmingham, orang Portugal bawa balik ke Lisbon, London lah terutamanya, bawa balik, maka mereka memperbesarkan sistem kopi. Daripada korek habis di Yaman, mereka tanam di Brazil. Ya. Kemudian mereka lah yang memperkembangkan kopi di Itali misalnya kan. Kemudian sekarang ni pasaran kopi dalam dunia siapa pegang? Bila sebut kopi, Starbucks, depa. Sedangkan kita yang mula-mula terukar dulu, yang buah tu boleh buat kopi minum. Dan asalnya tujuan kopi itu untuk ibadat, untuk bangun tengah malam agar berjaga tak mengantuk tengah malam, untuk baca Quran, untuk sembahyang. Allahu Akbar. Tapi sekarang ni kopi untuk apa? Untuk lepak kan. Ya? Jadi sekali. Bagaimana orang Islam dulu, apa saja mereka buat, mereka berbalik kepada agama, tahu. Hatta saya sebut tadi kan, sampai buat kepik kuku pun untuk tujuan kebersihan, untuk mandi wajib. Allahu Akbar. Bagaimana tuan-tuan, ulama-ulama dahulu ya, menghasilkan ciptaan-ciptaan yang pelbagai. Saya sebagai penutup lah, saya ingat saya tak boleh kita dah ni sejam lebih. Sebagai penutup lah, kalau saya kongsikan di sini satu tulisan, saya baca di sini lah. Saya baca sikit, saya nak quote kata-kata dia.
1957 saya ingat tu. Penulis buku, pengkaji Rudyard Kipling, yang menulis buku East is East and West is West and never the twain shall meet. Barat ialah timur, ialah timur, barat ialah barat, dan tak mungkin kedua-duanya akan bertemu dan bersatu. Dia menulis tentang di dalam Eastern Religious dan Western Talk, itu oleh S. Radhakrishnan. Tak apa, tokoh-tokoh ini mengatakan keilmuan sebenarnya berpusat di barat. Di timur cuma agama. Ada kata tu. Di timur ni kita lah orang Islam ni cuma ada agama, pusat agama. Tetapi pusat keilmuan hanya di barat. Ini satu kenyataan yang tak betul. Di sudut sejarahnya, keilmuan di timur itulah dibawa ke barat dan membentuk seperti mana barat sekarang. Hujah yang saya sebut tadi panjang lebar tadi tu. Namun, kita terpaksa mengaku bila zaman gerakan orientalis. Tuan-tuan yang mengaji sejarah ni tahulah. Gerakan orientalis ni, Orient ni maksudnya timur. Jadi, mereka ni ramai-ramai buat gerakan orientalis, iaitu pi belajar di timur. Orang barat pi belajar di timur, ambil semua ilmu di timur, buat balik ke barat. Malangnya, apa yang orang barat buat balik daripada timur itu sekadar ilmu. Sebab di timur ada ilmu dan agama dua. Orang barat ambil ilmu saja buat balik, meninggalkan agama. Maka jadilah orang barat berilmu tanpa agama. Sebab tu ramai ateis, ramai sekular di sana sekarang. Keilmuan mereka itu bersifat sekular. Tetapi Islam, malangnya bila timur Islam, malangnya bila mereka ada agama dan ilmu. Bila orang barat ambil ilmu, mereka tak ganti dah. Maksudnya ambil terus, bukan pinjam. Bukan ambil spirit, ambil terus semua. Maka yang tinggal di timur cuma agama. Maka jadilah agama di timur itu hanya agama tanpa ilmu. Di barat jadi ada hanya ilmu tanpa agama. Di timur jadi hanya agama tanpa ilmu. Maka kedua-duanya jadi sekular sekarang. Sekarang ni kita bercakap tentang agama, pumpang. Invention tak ada. Keilmuan tak ada. Hujah tidak ada. Tak ada. Dia menjadi klasik dan makin mundur. Di barat bercakap tentang ciptaan macam-macam. Akhirnya mereka blur dan buntu. Kemuncak dah ke mana? Sebab dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada unsur-unsur ketuhanan. Teologi tidak ada. Maka akhirnya jadilah seperti mana kita ada sekarang. Ada satu golongan yang beragama tanpa ilmu. Ada orang berilmu tanpa agama. Sebab tu dalam Malaysia dulu kita buat idea SMKA. Idea untuk menjadikan orang yang beragama ada ilmu akademik. Orang akademik ada ilmu agama dan sebagainya. Itu antara usaha-usaha kerajaan. Sekarang ni dia buat MRSM Ulul Albab. Budak pandai yang hafal Quran. Itu antara usaha-usaha integrasi yang kita patut puji. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan buku-buku ni. Tapi itulah tak nampak skrin. Tak apalah nanti saya tunjuk snap dan sebagai WhatsApp ke macam mana. Tapi tak apalah tuan-tuan pun tahu lah. Banyak buku-buku bacaan yang tuan-tuan boleh dapatkan. Sempena ni. Sehari tuan-tuan yang berada dalam apa namanya ni, di shopping mall ni kan. Kan saya nampak tadi ada rak-rak kedai-kedai buku, ada bus-bus buku kan. Tuan-tuan carilah buku-buku tentang invention dulu-dulu, tentang sumbangan para ulama, tentang kesusahan para ulama mencari ilmu. Allahu Akbar. Tuan-tuan baca, dia akan mencetuskan ilham dan inspirasi kepada kita. Tuan-tuan duduk dekat pesta buku lah tu. Tuan-tuan duduk dalam taman keilmuan. Maka berenanglah di dalamnya dan enjoy apa-apa buku tersebut. Buat balik ilmu. Dan penuhkan rumah-rumah kita dan dada-dada kita dengan ilmu. Saya cemburu dengan tuan-tuan di Kedah. Saya suka dengan pesta-pesta buku ni. Tak apalah, ada rezeki, ada jodoh, saya akan sampai juga insya-Allah Langkawi. Mudah-mudahan. Saya akhiri saya punya ucapan saya dengan orang Islam banyak bercakap tentang sejarah sehingga lupa untuk mencipta sejarah. Mudah-mudahan generasi kita dan anak-anak kita ke depan, kita mula menjadi generasi yang mula kembali mengukir sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.